Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada DJ Anggun yang bertugas untuk pagi ini, dan alhamdulillah kita ditemukan lagi dengan izin Allah hari ini, hari Jumaat 26 November 2021 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1443 Hijrah, dan kita mengharapkan semoga rakan-rakan pendengar kita hari ini semuanya sihat belaka. Dan baiklah, untuk menerusi dalam slot Adinul Khalis seperti biasa bersama-sama dengan guru pembimbing kita, iaitu yang berbahagia Fadil Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar telah pun bersedia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Jadi seperti biasa rakan-rakan kita boleh juga ikuti melalui siaran langsung Facebook Terengganu FM. Jadi insya-Allah pada minggu yang ke-24 ini ataupun Ustaz akan menyambung lagi membicarakan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha seorang hamba di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidah yang suci. Jadi tanpa memasa, kita terus untuk sebagai mukadimahnya dipersilakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan qasad hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot yang ke-24 ini saya akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha seseorang hamba di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang suci, dan juga saya akan ceritakan di sisi akidah yang terpesong, sama ada akidah Jabariyah ataupun akidah Qadariyah. Jadi di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah, wajib hamba berpegang, bahawa hamba ada pilihan, pilihan ikhtiarun, pilihan hati, dan hamba ada usaha. Usaha ni kalau Arab disebut kasbun. Hamba ada ikhtiarun dan hamba ada kasbun. Hamba ada ikhtiar, pilihan hati, dan hamba ada kasbun, usaha. Tetapi pilihan dan usaha hamba tidak berkah sama sekali. Berhasil usaha hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri pilihan hamba, diri perbuatan hamba adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Diri pilihan hamba, diri perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sudah tekan berulang kali, sekalian perkara yang berlaku, qada dan qadar, semua yang berlaku datang daripada keesaan Allah pada perbuatan, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Dan kitab Minhajul Abidin menyatakan, terlintas di hati seseorang hamba pun qada dan qadar, berkelip mata memandang seseorang hamba pun qada dan qadar, sama telah pilihan hati hamba qada dan qadar, usaha hamba qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala,
Walaupun di sisi ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selok yang ke-23 terdahulunya, saya pergi kepada perbuatan hamba yang ittirariyah. Jadi saya sudah bicara dahulunya, perbuatan hamba ada ikhtiariyah, perbuatan hamba yang terbit daripada pilihan hati seseorang hamba, dan ada perbuatan hamba juga berlaku kepada hamba juga tapi ittirariyah. Ittirariyah ni yang terjadi. Contoh terjatuh, contoh tersepak. Hamba tidak memilih untuk jatuh. Hamba tidak memilih untuk tersepak. Contohnya naik pokok memanglah pilihan hamba. Berjalan memang pilih hamba. Terjatuh, tersepak, tidak ada pilihan hamba. Perbuatan tu berlaku daripada perbuatan hamba, tetapi tidak ada pilihan hamba. Dipanggil perbuatan ittirariyah. Yang terjadi. Maka perbuatan ittirariyah ini sepakat tidak ada khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah dan juga pegangan Jabariyah dan pegangan Qadariyah dengan bahawa semata-mata qada dan qadar Allah. Semata-mata keesaan Allah pada perbuatan, langsung tidak disandarkan kepada pilihan dan perbuatan hamba. Hak perbuatan ittirariyah. Ahli sunnah berpegang semata-mata qada dan qadar, terjatuh, tersepak. Jabariyah, Qadariyah pun berpegang dengan akidah yang sama, semata-mata qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak berlaku kepada perbuatan hamba adalah yang datang daripada pilihan. Jadi gerak diam hamba datang daripada hamba memilih. Maka di sinilah timbulnya pegangan ahli sunnah jemaah, timbulnya pegangan Jabariyah dan timbulnya pegangan Qadariyah. Jadi ahli sunnah wal jemaah perbuatan ikhtiariyah, contohnya gerak diam hamba, bangun duduk hamba, ahli sunnah berpegang gerak diam, bangun duduk adalah pilihan dan perbuatan hamba. Wajib berpegang pilihan dan perbuatan hamba. Walaupun pada hakiki sebenar-benarnya gerak diam, bangun duduk adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makna dari segi hakiki sebenar-benarnya perkara yang ittirariyah yang terjadi tadi dengan perkara yang ikhtiariyah yang banyak berlaku pilihan hamba sama sahaja di sisi Allah, iaitu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah pada perbuatan. Yang bezanya perbuatan ikhtiariyah, ahli sunnah menyatakan bahawa wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Pada perbuatan ikhtiariyah, gerak diam, bangun duduk, walaupun hakiki sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah, tetap keesaan Allah pada perbuatan. Kenapa ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Selok yang terdahulu saya datangkan akidah suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Semua yang berlaku ni datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaya Allah kami yang sembah, dan akan dikaya Allah kami yang minta pertolongan. Jadi jelas dalam suratul Fatihah ayat yang kelima, Allah Ta'ala menyandarkan sembah tu perbuatan kami. Kami yang menyembah. Minta pertolongan tu kami yang minta pertolongan. Bila Al-Quran menyandarkan menyembah tu kami,
meminta pertolongan tu kami, akidah ahli sunnah jemaah dan akidah Al-Quran. Maka ahli sunnah berpegang kami ada peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Walaupun ikhtiar usaha kami tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kejap dah. Perbuatan yang perbuat hakikinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan hakikinya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memilih hakikinya adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana jelas dalam ayat Al-Quran. Ayat ni saya sentiasa baca. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadi ia akan barang yang ia kehendak dan barang yang ia pilih. Jadi perbuatan hakiki hanyalah perbuatan Allah. Kehendak hakiki hanyalah kehendak Allah. Ikhtiar hakiki, memilih hakiki, tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sekalian yang berlaku qada dan qadar Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Jadi walaupun hakikinya kita tidak ada apa-apa peranan, tetapi ayat Al-Quran jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah kami sembah dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi kami ada peranan. Peranan kami adalah dinamakan pilihan dan perbuatan. Kemudian hak tadi itu satu surah. Satu surah, suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang kelima. Kemudian kena campurlah, kena gabung. Ayat yang menyatakan kesemuanya datang daripada Allah. Ayat yang menyatakan, ayat yang menyandarkan perbuatan kepada hamba. Kita wajib berpegang kedua-dua. Segala-gala daripada Allah. Wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak capur, nak gabung ayat ni lah. Ni balik kepada sebagaimana yang digabung, yang disusung oleh ulama-ulama yang muktabar. Kemudian saya nak pergi kepada ayat yang satu. Satu ayat. Satu ayat. Dalam ayat tersebut perbuatan-perbuatan Allah. Dalam ayat tersebut menyandarkan perbuatan kepada hamba. Satu ayat yang sama. Hak tadi satu surah yang sama. Ayat yang lain-lain. Alhamdulillahirabbil alamin dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada satu surah tapi ayat yang lain. Hak ni satu ayat. Di dalam satu ayat yang sama mengandungi sekalian datang daripada Allah. Dalam ayat yang sama menyandarkan perbuatan kepada hamba. Jadi, kena gabung dua itu. Wajib berpegang segala-gala qada dan qadar, keesaan Allah pada perbuatan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan usaha. Walaupun pilihan dan perbuatan usaha hamba tetap qada dan qadar Allah, tetap perbuatan Allah. Mana ayatnya? Contoh surah Al-Anfal ayat yang ke-17. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidak melantar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir dalam peperangan. Jadi dalam satu peperangan, Nabi SAW ambil pasir secekok, segenggam, Nabi pun lontar. Jadi pasir tu masuk ke dalam mata ribuan askar. Askar di kampung kafir. Jadi apabila pasir masuk dalam mata,
nak berperang macam mana, mata tak nak celik jadinya. Jadi nak Mata tembok tak boleh nak pedang lah. Ya. Mana tembok, masa tu ada tembok. Tembok mana pula je. Mana tak boleh nak pedang lah. Pedang, Sebab mata sudah masuk dengan pasir. Ya. Pasir pula tajam kan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Ayat yang menyatakan bahawa tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Tapi siapakah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir? Walakinnallaha rama. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang melantarkan pasir. Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Bukan engkau yang melontar. Bukan engkau yang capak pasir dalam mata orang kafir. Walakinnallaha rama. Allah yang melontar pasir itu. Itu pegangan kita. Qada dan qadar. Keesaan pada perbuatan. Makhluk tidak ada perbuatan sama sekali. Termasuk makhluk tu para malaikat. Termasuk makhluk tu para rasul sekalipun. Yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Yang berlaku adalah keesaan Allah pada perbuatan. Tapi walaupun Allah menyatakan bahawa bukan engkau yang melontar pasir ya Muhammad. Akan tapi Allah lah yang melontar pasir. Tapi Allah Ta'ala sandar. Iz ramaita. Ketika engkau lontar. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Wa ma ramaita iz ramaita. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Tak jadi macam bercanggah di situ. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Allah Ta'ala kata. Bila ni? Ketika engkau melontar. Jadi macam mana pula tu? Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Bila yang Tuhan kata Nabi Muhammad tidak melontar pasir? Ketika engkau lontar pasir. Jadi Tuhan sandar ke Nabi pula ketika Nabi melontar pasir. Oleh kerana Allah Ta'ala sandar pada Nabi perbuatan melontar pasir, kita ahli sunnah jemaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi tidak melontar pasir engkau ya Muhammad itu pada hakiki sebenar-benarnya. Iz ramaita itu pada zahir. Pada zahirnya Nabi yang genggam pasir, Nabi yang lontar pasir itu hanya pada zahir. Jadi Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan lontar pasir itu pada zahir kepada Nabi dengan Allah Ta'ala kata iz ramaita ketika engkau lontar pasir. Jadi kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Gitu je. Ini huraian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya, ada satu huraian yang terpesong. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Tidak melontar pasir sebab Allah yang melontar pasir. Iz ramaita ketika engkau lontar pasir ya Muhammad. Jadi Allah pun ada perbuatan. Nabi Muhammad pun ada perbuatan. Maka perbuatan Allah dengan perbuatan Nabi Muhammad ni berkongsi, dia kata pula. Bersyarikat. Itu terlucu sekalian qada dan qadar. Terlucu pegangan kita keesaan Allah pada perbuatan, sebab ada juga perbuatan Allah berkongsi, bersyarikat dengan perbuatan makhluk termasuk Rasul. Itu akidah yang sangat terpesong. Diambil ayat yang sama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Dalam ayat tu Allah menyatakan Allah yang melontar pasir. Dalam ayat tu Allah menyatakan ketika Nabi Muhammad melontar pasir. Jadi campur dua tu. Perbuatan Allah berkongsi, bekerjasama dengan perbuatan Nabi Muhammad. Itu akidah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kita ahli sunnah, Allah Ta'ala menyatakan bahawa tidak melontar pasir engkau ya Muhammad, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang melontarkan pasir. Itu pada hakiki. Iz ramaita,
Tuan Sando ketika Nabi melontoh itu hanya pada zahir, maka ahli sunnah pun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir, tetapi hakikinya sekalian yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ambil satu lagi ayatnya, hak capu seumpama tu juga pada satu ayat yang sama dalam surah Safat ayat yang ke-96. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan kamu. Jadi jelas, kamu Allah Ta'ala yang jadikan. Perbuatan kamu pun Allah Ta'ala yang jadikan. Mana apa? Perbuatan kamu. Pilihan kamu, perbuatan kamu. Allah yang jadikan. Bukan kamu. Sekarang, dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Mana perbuatan kamu pun adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pegangan kita qada-qadar. Keesaan pada perbuatan. Tapi dalam ayat tu, Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan kamu. Bermula Allah Ta'ala dan bermula Allah Ta'ala menjadikan kamu. Allah yang buat kita. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Jadi barang yang kamu perbuat, yang kita perbuat ni tetap perbuatan Allah, qada dan qadar Allah. Tapi Allah Ta'ala kata, perbuatan kamu. Dia Tuhan sandar kepada perbuatan kamu. Maka kita ahli sunnah pun berpeganglah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jugalah di dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak suruhan. Banyak larangan kepada hamba, kepada manusia. Bila Allah menyuruh, Allah melarang kepada manusia, bererti manusia ada peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Sebab tu Allah Ta'ala 7 perintah, 7 larangan kepada hamba. Saya nak ambil satu ayat. Ayat ni saya biasa baca dah sebelum ni. Dalam suratul An'am ayat yang ke-102. Saya biasa baca dah ayat ni. Allah Ta'ala berfirman, Zalikumullahu Rabbukum, La ilaha illa huwa, Khaliku kulli syai'in fa'buduh. Demikianlah sifat-sifat dan kekuasaan. Ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Rabb kamu, Tuhan kamu. La ilaha illahu, tiada Tuhan malaikat ia. Jadi dalam ayat ni menyebut Allah adalah Rabb Tuhan kamu. Dan tiada ilah, tiada sembahyang sebenar melainkan ia melainkan Allah. Jadi Allah adalah Rabb Tuhan. Allah adalah ilah sembahan yang sebenar. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, Khaliku kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah yang menjadikan sekalian perkara. Jelas qada dan qadar. Jelas keesaan Allah pada perbuatan. Kemudian Allah Ta'ala perintah, fa'buduh, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan Allah. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, Allah sebagai ilah, sebagai sembahyang sebenar, yang menjadikan sekian perkara. Jadi makhluk tidak ada sebarang perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadar. Allah perintah pula kepada hamba yang tidak ada apa-apa ni. Allah Ta'ala perintah, fa'buduh, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan Allah. Jadi bila Allah perintah kita, maka kita ahli sunnah pun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada mengabdikan diri akan Allah. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap keesaan Allah pada perbuatan. Jadi kita di sini ada tilik pada batin, pada hakiki, ada tilik kepada zahir.
Jadi kalau tilik kepada batin hakiki, sekalian qada dan qadar. Tuang sanda kepada hamba, jadi zahirnya pilihan dan perbuatan datang daripada hamba. Kita berpeganglah. Pada zahir, hamba ada pilihan dan perbuatan. Pada batin hakiki, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita ahli sunnah ni, pada zahir kita ada pilihan. Tapi pada hakikinya, semuanya terikat dengan qada dan qadar Allah. Sebab tu dijantik dalam kitab-kitab tauhidnya, mukhtaran zahira majburan batina. Mukhtaran zahira majburan batina. Makna apa ni? Ada pilihan pada zahir. Kezahirnya macam mana je? Kita gerak, kita diam, kita bangun, kita duduk. Bukan kita memilih pada zahir. Ke kita ditarik-tarik, kita ditolok-tolok, kita dipukau. Tidak ada. Tidak. Zahirnya kita yang memilih sendiri untuk gerak diam. Kita yang memilih dan melakukan untuk bangun duduk. Tapi majburan batina. Pada hakikinya, itulah qada dan qada Allah. Itulah perbuatan Allah. Mana apa? Kita majbur, kita dipaksa pada hakiki. Tapi kita dua-dua ni, zahir, ada pilihan dan perbuatan. Hakiki, tetap qada dan qadar. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya selok yang terdahulu, saya sudah datangkan akidah Jabariyah. Yang saya belum sentuh lagi selok terdahulunya adalah akidah Qadariyah. Akidah Jabariyah ni, dia hanya pakai hakiki sahaja. Ditolak hak zahir. Maka Jabariyah berpegang, hamba tak ada apa-apa peranan. Hamba tak ada pilihan. Hamba tak ada perbuatan pada zahir dan pada batin. Tak ada hamba. Mu Tuhan. Ni Jabariyah. Tapi hakikinya, betul. Sebenar-benarnya betul lah. Sebab apa? Hamba tidak ada pilihan. Hamba tidak ada perbuatan. Sebab sekalian qada dan qadar pada hakikinya. Keesaan Allah pada keesaan Allah pada perbuatan pada hakikinya. Betul lah. Tapi macam mana dengan ayat yang Tuhan sanda kepada perbuatan hamba? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun memang hakikinya Jabariyah sekalipun, tapi kalau tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, sebagaimana akidah Jabariyah, itu akidah yang fasik lagi mubtadi'. Akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah. Akidah yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Tetapi tidak ada ulama yang mengkufurkan akidah Jabariyah. Tidak ada ulama yang mengkufurkan akidah Jabariyah. Berbeza nanti saya akan sebut akidah Qadariyah yang khilaf ulama, sama ada fasik, lagi mubtadi', dosa besar dan bid'ah. Setengah ulama mengatakan kafir pegang Qadariyah. Adapun Jabariyah, tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Akidah Jabariyah. Dan memang hakikinya memang Jabariyah. Tapi kena jagalah. Kita kejak dah qada qadar, kejak qada qadar. Takut terundur kepada Jabariyah. Walaupun memang hakikinya Jabariyah. Dah kita hanya qada qadar, qada qadar. Sekalian qada qadar. Pilihan hati pun qada qadar. Usaha pun qada qadar. Akhirnya tidak berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan, maka terundur jadi Jabariyah. Walaupun hakikinya betul dengan rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar. Sebab tu tidak ada ulama yang menghukumkan Jabariyah tu kafir, sebab memang hakikinya betul. Tapi kenapa akidah Jabariyah ni akidah yang berdosa besar, akidah bid'ah? Kerana akidah yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim yang banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Kita pergi kepada akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah ni dia pakai zahir saja. Hakiki tak pakai. Hak zahir, pilihan dan perbuatan hamba. Ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan pada perbuatan hamba. Maka Mu'tazilah Qadariyah berpegang hamba memilih sendiri, bukan qada dan qadar.
hamba berusaha sendiri, bukan qada dan qadar. Dan hambalah yang menghasilkan usaha hamba itu sendiri, bukan qada dan qadar. Hamba memilih sendiri, bukan qada dan qadar. Hamba yang berusaha sendiri, bukan qada dan qadar. Hamba yang berbekas sendiri, bukan qada dan qadar, tetapi dengan kudrah, dengan tenaga, dengan kekuatan yang Allah letak pada hamba. Tu Mu'tazilah Qadariyah. Maka ni jelas bercanggah dengan rukun iman yang keenam. Apabila pilihan tu hamba sendiri mutlak tidak berkaitan qada dan qadar. Apabila hamba usaha sendiri mutlak tidak berkaitan qada dan qadar. Apabila berhasil usaha hamba tu pun mutlak bukan qada dan qadar. Macam mana kita rukun iman sekalian yang berlaku qada dan qadar? Keesaan Allah pada perbuatan macam mana? Berlakunya pilihan hati, bukan perbuatan Allah. Berlakunya gerak dia hamba berusaha, bukan perbuatan Allah. Berhasilnya perbuatan hamba berusaha, bukan perbuatan Allah. Perbuatan hamba sendiri dengan kudrah, dengan tenaga yang Allah Ta'ala letak di hamba. Ini Mu'tazilah Qadariyah yang khilaf ulama. Sama ada kafir ataupun sama ada dosa besar, fasik lagi mubtadi' ataupun kafir pegangan Qadariyah. Ini lebih terpesong lagi daripada akidah Jabariyah. Dia terlajak lucu hak rukun iman yang keenam. Kena faham ahli sunnah jemaah macam mana, Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana. Jadi hak terpesong pun kita nak kena faham molek juga untuk jadikan sebagai sempadan. Sebenarnya saya sebut sebelum ni berkaitan dengan ikhtiar usaha ni, masyhur nama akidah ahli sunnah wal jemaah, masyhur nama akidah Jabariyah yang terpesong dan juga akidah Qadariyah yang terpesong. Ni orang tu dulu ahli sunnah, Jabariyah, Qadariyah. Orang sekarang dia kenal Jabariyah, Qadariyah. Sebab apa nak kena Jabariyah Qadariyah ni? Sebab nak letak molek kita ahli sunnah jemaah tengah. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah dak. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba tak berkah ahli sunnah. Qadah dak, hamba ada pilihan dan perbuatan serta memberi berkah. Tu Qadariyah pula jadinya. Jadi kita duduk tengah. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tolak Jabariyah. Tapi pilihan dan perbuatan tidak berkah, tolak Qadariyah. Pilihan dan perbuatan hamba mutlak semata-mata bukan qada dan qadar, serta pilihan dan perbuatan hamba jugalah yang berkah dengan kudrah, dengan tenaga yang Allah Ta'ala jadikan di hamba. Kemudian kena amati molek, walaupun kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi tak berkah, kita kena mati molek pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah. Walaupun kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba ni manusia, jin, malaikat, tu hamba. Bukan manusia saja. Jadi kita ahli sunnah jemaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi tak berkah. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tertolak Jabariyah. Tetapi tak berkah. Kalau berkah pula, jadi Qadariyah. Tetapi kita ingat baik, walaupun kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan hamba majazi sahaja, letak sahaja kepada pilihan dan perbuatan hamba. Hakiki sebenar-benarnya balik kepada qada dan qadar Allah. Maknanya bukan hanya pilihan dan perbuatan tak berkah, yang berkah hakikatnya perbuatan Allah. Bahkan diri pilihan dan perbuatan hamba pun pada hakikinya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekalian qada dan qadar tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Jadi terdetik di hati pun qada dan qadar. Sama telah pilih hati qada dan qadar. Berkelip mata memandang pun qada dan qadar. Sama telah pula usaha kita adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena
Sebab kita ahli sunnah kita sebut kekah je. Ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan hamba tak boleh bekah. Tapi kedudukan pilihan dan perbuatan hamba ni mutlak ke? Semata-mata hamba ke? Tidak. Majazi sahaja letak pilihan dan perbuatan pada hamba. Tapi hakikinya tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada orang yang bertanya, jadi sebenarnya yang berlaku ni ketentuan Allah ke pilihan kita sebenarnya? Ketentuan Allah pada hakiki, pilihan kita pada zahir. Gitu je lah. Adakah kita bebas memilih atau kesemuanya ditentu oleh Allah? Macam saya tanya hijau tadi lah. Kita gerak, kita diam, bangun duduk, kita bebas tak memilih? Kita bebas memilih pada zahir. Tapi pada hakikinya, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah. Adakah kita bebas memilih ataupun ditentukan oleh Allah? Adakah kita bebas memilih ataupun dipaksa terikat dengan qada dan qadar Allah? Kita bebas memilih pada zahir. Tetapi segala-galanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya kita dipaksa, kita terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adakah kita ni umpama robot yang diprogramkan? Robot panggil tak? Adakah kita umpama robot yang diprogramkan? Hakikinya kita umpama robot yang diprogramkan, tapi pada zahir kita ada pilihan dan perbuatan. Jadi kita ahli sunnah, hak zahir kita ambil, hak batin kita ambil, hak hakiki pun kita ambil, hak majazi pun kita ambil. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba bukan setakat tak boleh bekah, bukan diri pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pilihan perbuatan hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, qada dan qadar. Pilihan dan perbuatan hamba hanya majazi, letak hanya pada hamba, kerana pada zahirnya datang dari pilihan dan perbuatan hamba. Jadi saya pun percepat sikitlah bercakap ni sebab nak slot yang ke-24 ini kira selesailah bicara berkaitan dengan pilihan dan perbuatan di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan di samping kita kena tahu jugalah hak jabariyahnya macam mana, qadariyahnya macam mana. Dan insya-Allah slot yang ke-25 nanti saya akan pergi kepada berpegang qada dan qadar. Kita bercakap asbab macam mana. Kita berpegang qada dan qadar, tetapi di hati kita tidak hadir pun, tidak ingat pun akan qada dan qadar. Di hati kita hanya ingat kepada asbab semata-mata, hanya hadir akan asbab semata-mata. Jadi saya nak susun pegangan macam mana, percakapan asbabnya macam mana, syuhud di hati, ingat di hatinya macam mana. InsyaAllah di slot akan datang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita dengan akidah yang sebenar, dengan akidah ahli sunnah jemaah kepada kita dan kepada keluarga kita dan juga kepada umat Islam sekalian. Moga-moga dikurniakan dengan akidah yang suci, dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Baiklah, tadi baru saja kita dengar perkongsian pada minggu ini, iaitu berkaitan dengan ikhtiar dan usaha sebagai hamba di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidah yang suci. Dan insyaAllah pada minggu depan kita tajuk yang baru saya. Jadi untuk itu, sebelum kita berpisah di udara, seperti biasa untuk pagi ini, Ustaz untuk mengamirkan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa juga, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa pukul 10 suku pagi dalam Adinul Khalis. Jadi untuk rancangan seterusnya saya serahkan kepada DJ dalam Anggun Inspirasi.